Selamat sejahtera ke channel Core Science. Saya Cikgu Core. Video ini tentang KSSM Sains Tingkatan 2 Bab 1 Biodiversity. Tajuknya pengurusan biodiversity secara berkesan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kita memerlukan bahan mentah seperti kayu balak untuk tujuan pembangunan. Namun demikian, aktiviti penyambutan perlu dikawal untuk memelihara biodiversity kita daripada kepupusan. Antara aktiviti manusia yang mengancam biodiversity ialah penebangan hutan. Apabila pokok ditebang tanpa kawalan, haiwan-haiwan di dalam hutan akan kehilangan habitat, tempat tinggal dia dan sumber makanan. Pembakaran hutan dijalankan oleh manusia kerana memerlukan tanah untuk perladangan, pembangunan dan perindustrian. Pembakaran hutan boleh menyebabkan pencemaran udara dengan membebaskan lebih banyak karbon dioksida ke atmosfera. Gas karbon dioksida boleh memerangkap haba dan menyebabkan kesan rumah hijau bumi kita semakin panas. Secara kesimpulannya, penebangan hutan atau penyahutanan dia menyebabkan haiwan-haiwan kehilangan habitat dan sumber makanan. Bukan sahaja haiwan, tetapi tumbuhan juga akan berkurang. Populasi tumbuhan dan haiwan berkurang. Kita akan kehilangan bahan mentah seperti pokok herba yang selalu digunakan dalam pembuatan ubat. Seperti yang kita tahu, pokok menjalankan fotosintesis dengan menggunakan gas karbon dioksida. Kalau hutan dimusnah, pokok semakin kurang, maka kadar fotosintesis akan berkurang dan gas karbon dioksida akan semakin banyak. Maka penyahutanan boleh menyebabkan kandungan gas karbon dioksida dalam atmosfera meningkat. Pada masa yang sama, kandungan oksigen di atmosfera akan berkurang kerana kurang oksigen dibebaskan oleh tumbuhan semasa fotosintesis. Di tingkatan 1, kita sudah belajar kita karbon dan kita oksigen. Dalam penyahutanan, kita karbon dan kita oksigen turut terganggu. Pemburuan haram juga dilakukan oleh manusia dan dia mengancam biodiversity. Manusia memburu untuk menjualkan haiwan dan tumbuhan. Pemerdagangan haiwan dan tumbuhan boleh menyebabkan kepupusan haiwan endemik dan haiwan yang terancam. Banyak spesies haiwan dan tumbuhan tidak dapat dilihat lagi oleh generasi akan datang disebabkan kepupusan. Apa itu endemik? Spesies endemik ialah spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Hanya di sesuatu tempat saja dia wujud. Video yang pendek anda boleh dapatkan di TikTok Core Science. Di sini ada beberapa contohnya. Rafflesia boleh dijumpa di Malaysia. Kangaroo anda boleh jumpa di Australia. Maka haiwan atau tumbuhan ini dia hanya wujud di sesuatu kawasan tertentu. Oleh sebab haiwan dan tumbuhan ini hanya wujud di sesuatu kawasan sahaja, maka bilangannya tidak banyak. Dan jika manusia melakukan aktiviti yang mengancam biodiversity, boleh menyebabkan bilangan mereka semakin kurang dan mereka menjadi haiwan yang terancam, iaitu haiwan atau tumbuhan yang hampir pupus. Spesies endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terpantas di sesebuah lokasi tertentu sahaja. Di Malaysia, kita ada munga pama, beliuk kerah, penyu belimbing, harimau Malaya dan gajah pixmi. Orangutan, harimau Malaya, munga pama,
atau lebih dikenali sebagai Rafflesia, peliuk kera, penyu belimbing, gajah pygmy ataupun gajah kecil dunia. Oleh sebab haiwan-haiwan ini terancam, kita perlu melakukan kaedah-kaedah melindunginya ataupun kaedah-kaedah pemelihara dan pemulihara. Di sini kita bincangkan 3 kaedah. Yang pertama, mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan. Yang kedua, melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuary hidupan liar. Program pembiakan tapak semaian anak-anak benih. Nota dalam gambar boleh didapati di Google Site atau Instagram Call Sign. Sebenarnya kita ada satu Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 yang boleh mengenakan tindakan kepada mereka yang menjalankan pembunuhan dan pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam. Yang kedua, kita melindungi habitat mereka ataupun tempat tinggal mereka dengan kita mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpanan dan sanctuary hidupan liar supaya kita tidak mengganggu habitatnya dan kehidupan liar. Kaedah ketiga, kita menjalankan program pembiakan. Kita nak tambah banyak seperti tapak semaian anak-anak benih untuk membantu perhutanan semula. Dan kita mendirikan pusat penentasan penyu. Sebenarnya kita ada 2 jenis pemeliharaan, iaitu pemeliharaan in situ dan ex situ. In situ bermaksud kita kekal di habitat yang asal seperti taman negara, taman laut, hutan simpan. Untuk pemeliharaan ex situ, kita mengekalkan spesies itu di luar habitat asal. Contohnya kita pindahkan haiwan itu ke dalam zoo atau taman botani. Taman botani untuk tumbuhan. Hari Biodiversity sedunia ialah pada 22 Mei. Cikgu Ko telah menyediakan beberapa soalan yang ringkas untuk menguji diri kita sama ada kita faham ke tidak dalam penerangan yang tadi. Soalan pertama, apakah jawapan anda? Ya, jawapannya ialah spesies endemik. Jika anda perlukan masa lebih, anda boleh postkan video dan fikirkan jawapan. Soalan seterusnya ialah jawapannya C, kita semula. Sebab kita nak aktiviti yang bukan aktiviti mengancam. Kalau penyahutanan, pemerdagangan itu ialah yang mengancam biodiversity. Dan sebaliknya, program kita semula adalah untuk melindungi atau memeliharaan biodiversity. Soalan ketiga, ya, haiwan dan tumbuhan akan kehilangan habitat dan sumber makanan. Dalam aktiviti penyahutanan, pokok ditebang, pokok semakin kurang, fotosintesis pun berkurang, kadar fotosintesis pun berkurang, maka karbon dioksida akan bertambah, bukan berkurang. Soalan keempat, cadangkan 2 kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan biodiversity yang kita bincang. Anda boleh postkan video untuk memikirkan jawapan atau menuliskan jawapan.
Di sini saya senaraikan tiga jawapan yang kita sudah bincang. Anda hanya perlu cadangkan 2 kaedah sebab soalan minta 2 sahaja. Setakat ini sahaja perbincangan kita dalam video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Jika anda perlukan video seterusnya, sila tekan loceng kecil. Terima kasih bersama dengan saya. Jumpa lagi di channel Cosine.